Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak share satu resepi legend iaitu kuih putu halba. Okey, kuih putu halba ni dia banyak nama tau. Salah satunya ialah kuih dalam kain. Sebabnya kuih ni kita kukus dalam kain. Ataupun satu lagi nama dia ialah kuih musim banjir ataupun kuih musim bah. Okey, ni kuih yang telah siap dikukus. Kemudian kita letak sedikit kelapa parut. Kat dalam ni dia ada gula Melaka ataupun gula nisan dan bila nak makan kita cicah dengan kelapa parut. Rasa dia kenyal-kenyal sikit, manis-manis, lepas tu lemak daripada kelapa parut. Memang sedap tau makan panas-panas. Tengok tu inti dia mewah dengan gula nisan. Okey, jom kita buat kuih putu halba. Okey, bahan utama dia ialah ubi kayu yang telah pun diparut. Yang ni, kalau yang tengok video saya sebelum ni, ubi kayu ni saya frozen. Lepas tu saya biarkan dia lembut. Lepas tu kita perah keluar dia punya air tu. Okey, ubi kayu ni lebih kurang 500 gram. Okey, untuk perah ni macam biasalah kita guna tuala legend iaitu tuala apa kawan-kawan? Dia tuala good morning. Okey, kita perah dia sampai betul-betul kering. Yang ni memang merahlah tangan kalau nak perah ubi kayu ni. Okey, lepas tu kita masukkan ke dalam mangkuk yang besar sikit. Yang ni kita perah sikit-sikit tau sebab kalau kita perah banyak sekaligus nanti dia punya air tu susah nak keluar lah. Kita buat secara berperingkat. Yang ni 500 gram dapat banyak ni je. Okey, seterusnya kita relaikan dia sikit sebab dia nampak ketul tu macam besar-besar sikit kan. Dan kalau ada macam ubi kayu yang masih seketul besar tu kita buanglah, kita keluarkan. Okey, kita biarkan dulu ubi kayu tadi. Kita tumbuk pula setengah sentimeter halia dengan satu batang serai. Serai tu saya ambil bahagian yang putih je yang kat dalam tu je. Okey, lepas tu kita tumbuk sampai halus sikit lah. Okey, dah siap tumbuk. Kita perah juga air halia ni dengan air serai. Okey, ni pun sama. Kita kena perah sampai dia betul-betul kering. Okey, untuk air halia tu, air halia dengan serai tu yang dalam mangkuk tu jangan buang tau. Yang ni nanti kita masukkan dalam air pengukus. Nanti masa kita kukus kuih ni, dia akan beraroma. Wangi je nanti. Seterusnya kita masukkan halia dengan serai yang kita perah tadi ke dalam ubi kayu. Lepas tu kita gaul dia supaya dia rata. Lepas tu kalau ada yang ketul-ketul lagi tu kita buanglah. Okey, untuk mudahkan proses, untuk dapatkan tekstur yang lebih halus, kita guna penapis ni. Penapis yang lubang dia besar sikit. Ini cepatlah sikit kita punya kerja. Lepas tu kita boleh asingkan dia punya yang ketul-ketul yang kasar ataupun kalau macam ada yang mempulu ubi tu pun kita boleh keluarkan. Okey, dah lepas tapis tadi kita masukkan semula dalam mangkuk. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia punya tekstur ni nampak lebih halus. Nampak ringan dan nampak lebih halus. Macam ni lah kita nak. Seterusnya, kita perlukan setengah sudu besar halba. Ini kalau suka boleh letak banyak, tapi saya guna setengah sudu besar je. Ini saya rendam dalam air panas supaya dia lembut dan dia kembang. Sementara nak tunggu halba tadi tu lembut sikit, kita parut satu keping gula nisan. Lepas tu saya masukkan sedikit gula pasir untuk lebih rasa dia lebih manis. Okey, lepas tu saya suka bahagian inti dia tu ada ketul-ketul sikit. Yang baki dia tadi tu saya racik kasar-kasar. Lepas tu kita campur dengan yang kita parut tadi. Kalau suka nak parut semua pun boleh, nak racik semua pun boleh. Ini tak ada masalah.
Ini dia halba yang kita rendam tadi. Sebab kuih putu halba ni dia sangat sensitif dengan air. Lepas kita rendam tadi, kita lap sikit dengan kitchen towel ni. Tak payah lap sampai kering, tak apalah. Janji dia macam tak ada air sangat lah. Okey, lepas tu kita masukkan dalam campuran ubi tadi. Okey, lepas tu kita gaul rata. Okey, untuk membentuk kuih putu halba, kita menggunakan penutup basuh tangan ataupun penutup teko. Boleh juga kalau nak guna piring sos. Okey, kita ambil anggaran 2 sudu, masukkan ke dalam penutup teko tu. Lepas tu, kita letak gula nisan tadi. Yang ni terpulang, kalau suka banyak boleh letak banyak. Lepas tu, kita letak balik ubi ke atas tu dan tutup gula nisan tu tadi. Buat penuh-penuh sikit lah. Okey, bila dia dah rata macam ni, kita tutup dengan kain lembap. Kain ni rendam dengan air lepas tu perah. Okey, kemudian kita telangkupkan ke atas loyang pengukus. Kemudian keluarkan penutup teko tu. Kemudian kita tutup adunan ubi tu. Balut dia macam tu lah. Untuk yang guna piring ni sama juga dia punya step. Kita letak adunan putu halba ni dekat bahagian bawah. Kemudian inti dekat bahagian tengah. Seterusnya adunan putu halba dekat bahagian atas. Kita tutup dengan kain. Dan telangkupkan dekat atas loyang pengukus. Kemudian kita kukus selama lebih kurang 25 minit ke 30 minit ataupun sehingga masak menggunakan api sederhana. Okey, bila nampak dia macam bertukar jernih tu, maknanya kuih tu dah masak. Okey, sebelum tu saya nak ingatkan, tadi yang air daripada parutan halia dengan serai tu, jangan lupa tahu masukkan ke dalam air pengukus. Nanti dia wangi je masa kita kukus. Okey, untuk bahagian tu saya tak tunjuk lah sebab saya guna dapur yang lagi satu untuk kukus dan dia terlalu tinggi. Susah untuk shoot. Okey, ini dia kuih putu halba kita yang telah pun masak. Jom kita tengok hasilnya. Okey, kain ni panas tau. Kena hati-hati masa nak buka ni. Dan kuih tu sendiri pun masih panas. Sebab tu saya guna penyepit tu untuk buka. Cantik kan kita punya kuih putu halba. Makan dengan kelapa parut memang sedap. Okey, terima kasih menonton. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.